Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awaman kana maita فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka pada muka surat yang ke-21. Masih lagi membicarakan tentang cara-cara untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada cara yang ketiga, iaitu dengan melakukan solat malam, dengan menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Qiyamul lail boleh kita laksanakan meskipun hanya dengan melakukan solat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, sekitar setengah atau sepertiga jam sebelum subuh, agar kita termasuk dalam golongan yang sentiasa ingat kepada Allah pada saat-saat yang indah seperti itu, yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, masanya wal mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Pukul 5 jadilah dapat 2 rakaat, jadilah kita bangkit sahur pagi tadi, sebelum kita makan sahur kita buat 2 rakaat, dapatlah tu qiyamul lail, jadilah dapat 2 rakaat pukul 5 pagi tadi, okey lah tu, betul lah tu. Pukul 4 suku bangun buat sampai pukul 5 lagi bagus. Agak-agak ringan sangat pukul 4.50 mandi semua, pakai baju elok-elok, buat 2 rakaat, habis 5.10, kemudian pergi buat juadah makanan, silakan. 2 rakaat itu pun dah dikira sebagai menghidupkan malam. Cantik lah tu. Ada orang yang bangkit sahur ni menung, duduk atas katil pun menung. Bila dah ke dapur, duduk atas meja makan, duduk di kerusi makan pun menung. Macam mana nak bangkit sahur? Macam mana nak bangkit qiyamul lail? Nak bangun qiyamul lail menung banyak. Dia masa itu jangan tanya apa, nak marah je. Jangan banyak soal, nak marah je. Orang tengah tidur, bangkit pula menung. Ini maknanya dia jarang buat. Pada waktu itu, waktu orang mengadu dengan Tuhan. Kerana pada masa itu, kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada waktu itulah yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama' dunya hina yabqa thuluthul lail fayaqulu hal min sa'ilin fa'u'tiyahu hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu hal min da'in fa'ujibahu. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, pada waktu itu Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Macam mana yang kata Allah turun ke langit dunia? Jangan tuan-tuan gambarkan, jangan tuan-tuan ilustrasikan. Kita tak dapat nak bayang macam mana Allah turun ke langit dunia. Tetapi Nabi kata Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam, dan Allah Ta'ala akan menyeru daripada langit dunia, adakah sesiapa di antara hamba-hambaku yang berdoa kepada aku? Nescaya pada masa ini aku akan kabulkan permintaannya. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta ampun pada masa ini? Nescaya akan aku ampunkan dosanya. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta pada masa ini? Aku akan memenuhi segala permintaannya. Nabi sebut Allah Ta'ala menyeru kepada kita 3 perkara pada masa itu. Pada waktu sahur itu Allah Ta'ala akan menyeru kita dengan 3 perkataan. Adakah di antara hamba-hambaku yang berdoa? Silakan, aku akan kabulkan permintaannya. Siapa di kalangan hamba-Ku yang minta ampun? Silakan, aku ampunkan dosanya. Siapa yang nak minta sekarang? Mintalah, aku akan kabulkan permintaannya. 3 perkara ini yang disebut oleh Rasulullah, Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia, mencari dan mencari siapa yang nak bangun, siapa yang nak berdoa pada masa itu. Silakan.
Masa itu Allah mendengar rintihan kita. Allah Ta'ala mendengar apa hajat kita. Tapi kalau kita kalah dengan tidur, kita kalah dengan mengantuk, kita kalah dengan tilam, kita kalah dengan selimut, kalahlah kita. Akhirnya kerugian kita bila subuh menjelma. Tentunya maksud turun di sini tidak dapat digambarkan sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Kita tak dapat nak gambarkan Tuhan itu turun macam mana. Allah yang Maha Agung turun tak sama macam kita turun. Tak dapat kita gambarkan, mengilustrasikan dan menyamakannya. Tetapi kita tidak dapat membantah Allah Ta'ala turun. Macam mana turun? Wallahu a'lam. Tak payah dikaji, tak payah nak siasat macam mana Tuhan turun. Tetapi wajib kita percaya Allah turun ke langit dunia, mencari dan nak mendengar rintihan kita. Akan tetapi saat-saat ini yang kita sebut sebagai al-ashar, saat-saat sahur ini banyak dilalaikan oleh manusia. Kok waktu sekarang je yang bangun sahur, pasal ada makan. Cuba sahur tu tak ada makan, tuan-tuan. Cuba sahur tu tak ada makan, berapa ramai yang bangun sahur? Kadang-kadang 6 suku baru bangkit, kadang-kadang 6:30 pagi baru bangun, kadang-kadang 6:40 baru bangun. Dia tak boleh bangun pukul 4:30, pukul 5, pukul 5 suku tak boleh bangun. Sebab apa tak boleh bangun? Nanti dia akan terangkan sebenarnya apa kita bulan Ramadan ni kita boleh bangkit awal untuk bersahur. Kenapa bulan yang bukan Ramadan berat sangat, perit sangat nak buat? Nanti dia sebutkan di belakang. Baik, dia kata lagi, orang yang sengaja melalaikannya, saja-saja tidak mau bangun, saja-saja tidak mau solat pada waktu itu, orang ini ialah orang yang terhina. Yang sengaja melalaikannya termasuk orang yang terhina dan terhalang daripada mendapat kebaikan, kecuali pada orang yang mendapat uzur seperti sakit atau lupa, musafir atau berjaga malam dalam satu hal yang mesti dia buat, yang tak dapat tidak dia kena buat, ataupun langsung tak sedar. Tapi kalau saja-saja sedar pun tak bangun, sedar pun tak buat, sedar pun tak melaksanakan, orang ni rugi sangat, tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala yang Maha Mulia turun, kita tak sambut. Kita kalau yang berhormat turun tak sambut, apa jadi? Yang berhormat datang kampung kita, kita buat dek je. Apa jadi agak? Kalau menteri turun tempat kita, kita buat dek je. Ini Allah turun ke langit dunia, kita buat dek je. Subhanallah. Fikir macam itu. Apa perasaan kita kalau orang besar mai, kita tak mai? Orang besar datang, kita tak datang. Melawat mai semayang di kampung kita ni, mai duduk di surau kita ni semayang. Agung mai tempat kita ni. Kereta sebatu sampai dah jalan, dia punya petroka sampai sebatu dah. Kita semayang relax di rumah, kita akan rasa apa? Kalau Allah turun ke langit dunia nak mengkabulkan permintaan kita, kita pula tak sambut, apa jadi kita ni, tuan-tuan? Adakah kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya, kata dia, wahai Abdullah, janganlah kamu jadi macam si Fulan. Dulu dia rajin qiyamul lail, sekarang dia dah tinggal. Nabi sebut, kamu jangan jadi macam satu hamba Allah, dulu rajin qiyamul lail, sekarang haram, tak ada bangun dah. Sebab tu, tuan-tuan, tak disuruh banyak-banyak. Sebab tu dia kata tadi, 2 rakaat pun cukup, tapi berterusan. 2 rakaat pun memadai satu malam, tetapi yang nak ialah berterusan. Yang kita faham hari ni, qiyamul lail start pukul 3:30. 3:30 pagi start, dengan tasbih, dengan hajat, dengan taubat. Kena pula tu imam tu pula menangis pula, sampai basah lenjun sejadah. Bila tu? Malam nisfu Syaban, malam awal Muharram, 10 malam terakhir. Bila pula nak jumpa macam tu? Tahun depan. Lepas tu tak jumpa lah. Yang tu kita tak mau buat banyak-banyak sekali, tak mau. Kita buat sikit-sikit tetapi berterusan. Jangan buat sekali rap, lepas tu tak jumpa lah. Kalau jumpa tahun depan nasib baik juga. Kalau tak jumpa langsung, mati besok langsung.
Kita nak sikit-sikit. Allah Ta'ala dia suruh buat sikit-sikit, tapi biar berkekalan. Macam kita kalau target nak pergi haji, kalau tuan-tuan simpan 100 sebulan, 100 sebulan kalau simpan nak pergi haji, selama berapa lama tuan-tuan boleh simpan untuk pergi haji? 10 tahun cukup kot. Start simpan 100 sebulan, umur 20, cukup 30 boleh pergi haji. Mesti ada target. Tak banyak, 100 sebulan. 100 sebulan maknanya tuan-tuan simpan RM3 sehari, RM3.50 sehari. RM3.50 sehari simpan dalam tabung buluh. Kalau dulu lah simpan dalam tabung buluh, RM3.50. Selama 10 tahun buat, boleh pergi haji dalam usia 30 tahun. Tapi yang banyak simpan sekarang pada handphone. Sebulan 200, sebulan 200.5. Beli handphone baru pula RM1,000 pula. Sebulan dia spend untuk handphone saja 200. 10 tahun dia simpan, haji apa pun tak dapat. Cubalah dia fikir sikit-sikit. Serupa kalau kita baca Quran, sehari semuka. Sehari semuka, setahun habis satu khatam Quran. Sehari selai, habis khatam Quran. Tak banyak, tak payah banyak-banyak. Tak payah tuan-tuan buat macam Quran, macam tadarus sekarang ni. Tiap-tiap malam satu juzuk. Balik rumah 11.30 malam. Duk penderah satu juzuk. Lepas habis bulan Ramadan, adalah khatam Quran. Doa lah, tunggu tahun depan. Tu pun kok tahun depan nak masuk tadarus. Kalau tahun ini tak dapat game pelikat, tak masuk. Tahun depan tak mau orang kata, tahun lepas aku masuk, haram. Tak dapat apa langsung. Bukan kata, bagilah kan, kalau khatam Quran ke, bunga telok ke apa, bunga telok pun tak ada, malas masuk lah. Langsung tak jumpa lah. Yang kita duk puluh sekarang ni, satu malam satu juzuk. Selepas tu buat tak? Tak buat. Biar kita sikit-sikit tak apa. Sehari sehelai, setahun khatam Quran. Kalau kita baca sehari 2 helai, setengah tahun, 6 bulan khatam Quran, setahun 2 kali. Boleh buat. Yang disuruh ialah biar sikit-sikit tetapi berkekalan. Jangan banyak-banyak lepas tu tak ada lah. Ini yang merugikan kita. Allah Ta'ala dia bukan suruh buat banyak sekali-sekali. Allah Ta'ala suruh kita buat sikit-sikit tak apa, tetapi kerap-kerap supaya tak putus keberkatannya. Baik, hadis ini terdapat dalam kitab yang sahih, hadis sahih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang tadi Abdullah bin Amru bin Al-As, anak Sayyidina Amru Al-As. Yang ni pula Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Nama serupa, nama pak pun hampir-hampir sama, tapi mempunyai 2 karakter yang berbeza. Abdullah bin Amru karakter yang lain, Abdullah bin Umar perangai yang lain, tak sama. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, Abdullah bin Amru kalau dia pegang hadis Nabi, dia pegang sungguh, dia tak ubah-ubah lah. Kalau Nabi buat je, dia buat je. Tapi Abdullah bin Umar, dia buka pula, dia panjangkan lagi hadis tu dengan kebijaksanaan ilmu dia. Ini perkembangan. Jadi kita panggil sebagai ijtihad. Dia berubah. Ya, perbezaan kalau tuan-tuan baca di antara 2 perangai Abdullah. Satu Abdullah bin Amru dan satu lagi Abdullah bin Umar. Baik, Abdullah bin Umar ialah abang ipar Rasulullah SAW. Kerana adik dia yang bernama Hafsah berkahwin dengan Rasulullah. Hafsah binti Umar, anak Umar Al-Khattab. Anak Umar Al-Khattab ni tinggi, renjong orang dia. Janda. Ya, renjong. Bila sebut renjong ni siapa nak? Tanya dekat Abu Bakar, nak ke? Hai, dok lah. Tanya pada Osman, aku ada anak janda. Diam je Osman. Tanya pada Ali, Ali pun buat dia je. Renjong. Tanya pada Rasulullah, aku tanya dia mau tak nak ambil, aku suruh dia tak nak ambil. Umar kata, kalau begitu biarlah aku ambil. Rasulullah yang ambil. Kalau ada orang kata bahawa Rasulullah ni gila seks, gila nafsu, siapa yang dia nak cari orang macam Hafsah binti Umar? Baik dia cari yang hak bagus punya. Kalau baca dalam sejarah tuan-tuan, Hafsah binti Umar ni kalau dia masuk